Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 3 iaitu sistem pendidikan di Asia. Negara yang kami pilih ialah Jepun dan ahli kumpulan terdiri daripada 6 orang dan salah satunya ialah saya, Nur Safinatun Najah binti Abdullah. Slide yang pertama membentangkan tentang sistem pendidikan di Jepun. Sistem pendidikan di Jepun terdiri daripada 4 bahagian, yaitu yang pertama sekolah rendah, sekolah menengah rendah, sekolah menengah tinggi, dan peringkat universiti. Setiap peringkat-peringkat pendidikan di Jepun ditetapkan dengan waktu yang berbeza-beza, iaitu sekolah rendah terdiri daripada 6 tahun, sekolah menengah rendah terdiri daripada 4 tahun, sekolah menengah tinggi terdiri daripada 3 tahun, dan peringkat universiti seterusnya ijazah sarjana muda. Setiap sistem-sistem pendidikan tersebut terdapat sistem yang telah ditetapkan oleh kerajaan mereka sendiri untuk merealisasikan sistem pendidikan di negara mereka. Semua kanak-kanak di Jepun diwajibkan bersekolah dari usia 6 hingga 15 tahun. Pada usia itu, pendidikan mereka ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya dan secara percuma untuk mengambil sistem pelajaran tersebut. Namun, selepas berusia 15 tahun, untuk menyambung pengajian, mereka perlu menggunakan dana sendiri. Pendidikan di Jepun antara yang terbaik di dunia, terkenal sebagai negara yang bersih dan maju dari segi pendidikan serta teknologi. Terdapat beberapa fakta menarik yang berkaitan dengan pendidikan di Jepun. Yang pertama adalah seragam sekolah, ujian nasional yang penting, dan kurikulum etika dan moral serta pencapaian PISPA yang tinggi. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu kurikulum etika dan moral. Pendidikan etika dan moral yang dikenali sebagai Sunshin adalah sebahagian penting dalam kurikulum Jepun, pendidikan untuk membantu nilai-nilai dan akhlak pelajar. Seterusnya, kurikulum pendidikan sekolah di Jepun. Sistem semua kanak-kanak di Jepun memulakan persekolahan dengan grade pertama. Seterusnya, kelas secara umumnya kanak-kanak berbeza bagi setiap grade, namun setiap mata pelajaran yang mereka ambil adalah sama. Seterusnya, pendidikan rendah di Jepun juga dikawal selia oleh MIXT yang di bawah Biro Pendidikan Rendah. Dan yang terakhir, dikenali sebagai Shako atau persekolahan rendah, iaitu termasuk daripada pendidikan wajib yang perlu diberikan kepada setiap kanak-kanak yang belajar di Jepun. Kelebihan pembelajaran di Jepun dan sistem kelemahan di Jepun. Kelebihan pembelajaran di Jepun adalah mempunyai sistem yang sistematik dan mudah diurus oleh orang berlulusan tinggi serta mengiktiraf sistem pendidikan dan sistem ujian yang berasaskan kemahiran aras tinggi seiring dengan sistem pendidikan di dunia. Tetapi terdapat kelemahan bagi sistem utama sistem pendidikan di Jepun adalah lebih banyak menggunakan sistem peperiksaan sehingga melibatkan di dalam aktiviti kurikulum seharian pelajar, membuatkan pelajar tertekan dan sukar untuk menumpukan perhatian dalam pelajaran di dalam kelas untuk menunjukkan prestasi yang lemah.